Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi lagi mengintai-intai ke dalam channel ini. Kali ini kita akan berbicara tentang Kedurjanaan Samiri. Samiri sebenarnya merujuk kepada seorang lelaki berdarah Bani Israel yang membina sebuah patung anak lembu yang kononnya untuk dijadikan sembahan untuk mereka. Kisahnya telah direkodkan di dalam firman Allah menerusi ayat 85 hingga 91 dan 95 hingga 98 surah Toha. Selepas berjaya membawa Bani Israel menyeberangi Laut Merah yang dibelah dua dengan izin Allah, tugas Nabi Musa AS dan saudaranya Nabi Harun AS ialah untuk memimpin mereka ke tanah yang dijanjikan, iaitu bumi Palestin. Pada masa yang sama, baginda juga berdakwah dan menyeru Bani Israel agar sentiasa mengesakan Tuhan yang satu, iaitu Allah SWT. Tetapi mengikis kepercayaan lama dewa-dewi yang terhasil akibat pergaulan mereka dengan orang Mesir purba ketika itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau hal ini mudah, masakan pula Nabi Musa AS diberi gelaran Ulul Azmi. Gelaran ini diberi kepada Nabi dan Rasul yang diuji dengan ujian hebat semasa berdakwah, termasuklah kedegilan kaum yang diutus kepada mereka. Selain Nabi Musa AS, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW turut termasuk dalam kumpulan Rasul Ulul Azmi. Sikap Bani Israel yang bukan sahaja degil tetapi bodoh sombong bukan sekali mencabar kesabaran Nabi Musa AS, dan ini diperlihatkan dalam banyak kisah mereka yang disebut dalam Al-Quran, termasuklah kisah Samiri. Semuanya bermula dengan tindakannya yang mengambil tanah bekas tapak kuda yang ditunggang malaikat Jibril semasa memimpin rombongan Bani Israel keluar dari Laut Merah. Setelah mengambilnya, Samiri menanti masa yang sesuai untuk menggunakannya. Semasa perjalanan, Bani Israel terserempak dengan sebuah kaum yang menyembah berhala. Hal ini direkodkan Allah SWT dalam ayat 138 surah Al-A'raf. Mafhumnya, dan kami bawakan Bani Israel ke seberang laut, yakni Merah. Lalu mereka sampai kepada suatu kaum yang sedang menyembah berhala-berhalanya. Yakni melihatkan yang demikian, mereka, yakni Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami suatu Tuhan, iaitu berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan." Nabi Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil." Sesungguhnya Bani Israel diberi pelbagai nikmat semasa merentasi gurun semenanjung Sinai. Rasa panas, Tuhan kurniakan awan sebagai naungan untuk berteduh. Rasa lapar dan dahaga, Tuhan kurniakan manna dan salwa serta perintahkan Nabi Musa AS untuk mengetuk batu bagi menghasilkan 12 mata air. Semua ini direkodkan dalam ayat 160 surah Al-A'raf. Tetapi di sebalik semua nikmat ini, Bani Israel masih enggan bersyukur. Satu perkara yang sentiasa mencabar kesabaran Nabi Musa AS. Baginda masih ingat janjinya kepada Bani Israel bahawa Allah akan membinasakan Fir'aun, yakni majoriti percaya ia merujuk kepada Ramses II, dan mengurniakan sebuah kitab sebagai panduan hidup. Bagi mendapatkan kitab yang dinyatakan, Allah SWT memerintahkan baginda agar mendaki Bukit Tur Sina dan berpuasa selama 30 hari. Semasa ketiadaan Nabi Musa AS, urusan kepimpinan Bani Israel diserahkan kepada Nabi Harun AS. Baginda turut berjanji akan pulang dalam tempoh 30 hari. Bagaimanapun, kesilapan baginda bersugi semasa tempoh itu menyebabkan tempoh puasa baginda dilanjutkan lagi selama 10 hari. Semasa di bukit ini jugalah Nabi Musa AS memohon agar dapat melihatnya. Kisah ini disebut dalam ayat 143 surah Al-A'raf. Dan ketika Nabi Musa datang pada waktu yang kami telah tentukan dan Tuhannya berkata-kata dengannya, maka Nabi Musa, yakni merayu dengan berkata, "Wahai Tuhanku,
perlihatkanlah kepadaku, yakni zatmu yang maha suci, supaya aku dapat melihatmu. Allah berfirman, engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatku, tetapi pandanglah ke gunung itu, maka kalau ia tetap berada di tempatnya, nescaya engkau akan dapat melihatku. Setelah Tuhannya tajalla, yakni menzahirkan kebesarannya kepada gunung itu, yakni maka tajalinya menjadikan gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Setelah ia sedar semula, berkatalah ia, Maha suci engkau, yakni wahai Tuhanku, aku bertaubat kepadamu dan akulah orang yang awal pertama beriman, yakni pada zamanku. Selepas 30 hari yang dijanjikan, Bani Israel mula resah kerana Nabi Musa AS masih belum pulang. Lantas ada yang berpandangan baginda sebenarnya sudah naik angin dan bertindak meninggalkan mereka. Walaupun cuba ditenangkan oleh Nabi Harun AS, kesabaran mereka semakin menipis. Kesempatan ini segera direbut oleh Samiri yang meminta mereka mengumpulkan segala emas yang dimiliki bagi membolehkannya membina sebuah patung anak lembu. Selepas mendapat tahu apa yang berlaku, Nabi Harun AS cuba menghalang namun gagal. Samiri kemudian menghasilkan sebuah patung anak lembu yang cantik. Kemudian tanah bekas tapak kuda Jibril dimasukkan ke dalam patung tersebut. Tanpa semena-mena, patung tersebut boleh bersuara. Bani Israel yang takjub segera menyembah patung anak lembu Samiri. Apabila Nabi Musa AS pulang sambil membawa kepingan-kepingan batu berupa kitab Taurat, alangkah terkejutnya baginda melihat Bani Israel menyembah berhala. Dengan rasa marah, baginda mengherdik saudaranya Nabi Harun AS kerana gagal mencegah perbuatan syirik itu. Bagaimanapun, baginda memberitahu Nabi Musa AS bahawa beliau telah berusaha mencegah, namun tiada upaya untuk menghentikannya. Lantas baginda segera mencari Samiri dan bertanya apa punca dia melakukan kegilaan ini. Dia hanya menjawab, dia melakukan semua ini selepas didorong oleh nafsu dan melihatnya sebagai sesuatu yang diketahui dirinya sendiri. Berang, Nabi Musa AS segera memusnahkan patung anak lembu itu dengan mengarahkan lelaki durjana itu meninggalkan Bani Israel. Akibat perlakuannya itu, Samiri dijangkiti satu penyakit aneh dengan izin Allah untuk baki hayatnya. Dikatakan jika ada yang cuba menyentuh kulitnya akan merasa panas seolah-olah dibakar dengan api. Lantas, untuk mengelak orang menyentuhnya, Samiri hanya akan berkata, jangan sentuh aku. Dan di akhirat pula, Tuhan menjanjikan balasan buruk yang teruk khas buat dirinya. Wallahu a'lam.